Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erin, kau caras aku. Kat Merapoh. Oh, tak aku tak ada kat Merapoh. Okay. So, bertemu kita semula ke episod seterusnya. Kalau last week bersama dengan saya, aktor kacak, which is Malik. So, hari ini saya di tempat rahsia dengan tetamu rahsia kita. Tapi tak ada rahsia sangat sebab korang pun dah nampak kan? Okay guys, again thank you so much. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton Sembang Kacang episod sebelum ini. Dengan sokongan anda, Alhamdulillah kita dapat view atau dapat viewers yang memberangsangkan, dan kerana itu kami terus berada di sini untuk meneruskan lagi segmen Sembang Kacang episod 4. Kita ada 3 guest yang akan bersama-sama kita pada hari ini bagi mengupas bukan sahaja gosip-gosip di dalam dunia larian, tetapi rahsia-rahsia bagaimana aktiviti ataupun penganjuran-penganjuran suatu acara larian berjaya dilaksanakan. Jadi actually I'm so excited sebab setup dia pun dah mendebarkan. Setup dekat tempat rahsia ni pun mengimbau kenangan-kenangan saya satu masa dahulu. Saya pernah menyertai event yang mereka ni anjurkan. Tapi untuk itu, sebelum saya teruskan atau menjemput saya punya guest, izinkan saya memulakan acara ini seperti biasalah. Kita sama-sama kacang. Kita kena makan kacang. Okey. Dan kita akan special daripada hari ini atau episod kali ini. Kalau sebelum ni kita tak ada giveaway, kali ni kita ada giveaway. So jadi korang semua kena make sure stay tune sehingga habis kita punya episod, because at the end of kita punya Sembang Kacang, kita ada possible giveaway untuk anda semua. Hadiah dia menarik guys, hadiah dia menarik. Okey, hadiah ni kalau korang tak dapat kat mana, kecuali korang belilah. Okey. So, sekejap lagi kita sambung balik. Sedap pula kacang ni. Bye. Okey guys, selamat kembali kita ke segmen Sembang Kacang episod 4 pada malam ni. Seperti yang saya beritahu tadi, saya berada di satu lokasi rahsia, setup yang sangat menarik, dan tetamu kita pada malam ni tetamu misteri kita. Okey, yang cukup berpengalaman dalam dunia larian. Macam mana korang tahu, Sembang Kacang ni is all about segmen yang akan mengupas tentang dunia larian, tak kiralah larian trail ataupun larian road. So tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput dengan segala hormatnya. Bila sebab ladies saya kena bangun. Dengan menjemput segala hormat. Nervous. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan, of course, tak lain dan tak bukan, kita punya Media and Communication Director of Cameron Ultra, Kak Hana. Assalamualaikum Kak Hana, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Silakan duduk. Thank you. Cameron. Alright. Kak Hana, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput kami. Setup yang cukup menarik, tempat lokasi rahsia ni. Tak boleh reveal kan? Tak boleh reveal kan? Dekat GPS pun korang tak boleh tahu kat mana. Tak jumpa. Okey Kak Hana, first of all, on behalf of Ranla, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi diinterview oleh pihak kami. Yes. Okay. I mean, nama Kak Hana dan juga Bolt tidak asing lagi dalam dunia larian ultra trail, sukan-sukan larian deny lah, kita panggil larian deny kan. Setiap tahun saya sebagai saya newbie lah. Saya pun kali kedua tahun ni, insya-Allah. Kalau tiada arah melintang, tahun kedua penyertaan saya dalam Katra. Oh, okey. Tahun kedua, tahun pertama saya tanya kawan-kawan, event apa nak masuk. Memang setiap kali orang tanya, orang first kali orang sebut, Cameron Ultra. Cameron Ultra. So saya bertuah, I'm honoured dapat duduk sekali dengan this is the founder, Kak Hana, the founder of Katra itself. So, jadi hari ini kita bertuah, kita akan bersama beliau, kita nak korek rahsia-rahsia kejayaan Cameron Ultra. Saya difahamkan berapa tahun ni? Yang kelima anniversary yang kelima? Ini anniversary yang kelima tahun ni. Especially dia yang ketujuh lah sebenarnya kan. Ketujuh, tapi sebabkan kita ada pandemik. So 2 years pandemic. So we start, this is our 5th years lah. Selalu orang cakap 5 tu lucky number. Yes. Okay. InsyaAllah. 5, senang 5. 5 kan? So lepas ni kalau peserta Katra ambil gambar tu, kita tunjuk 5 lah. Yes, macam ni lah. Okey, 5. Okey. Okey, tak apa. Saja okey. Tapi sebelum tu okey Kak Hana. So
again, seperti mana kita semua sedia maklum lah. Okay. Cameron Ultra one of the biggest. Orang kata kalau Standard Chartered tu hari raya untuk road runners. Ultra ni hari raya untuk trail runners. Raya haji. Mungkin raya haji tapi bagi saya ni raya Aidilfitri. Besar dia punya scale kan. Jadi boleh tak share dengan kita bagaimana macam mana Ultra ni started? Kenapa okey saya tanya pertama, bagaimana Ultra ni bermula, Cameron Ultra mula? Dan kenapa Cameron? Kita tahu dekat Malaysia ni banyak je orang cakap tempat-tempat tanah-tanah tinggi kan. Kita ada gunung tahan, kenapa tak? Kalau tahan macam mana lah, Ultra ke? Macam mana nak sebut kan? Betul juga kan? Ultra. Kan? Itu soalan saya. How do you start Ultra? Daripada mana anda dapat idea tu? Dan juga mengapa Cameron dipilih sebagai lokasi untuk penganjuran, your team choose Cameron specifically untuk. In fact, ada few event pun sebelum ni, tahun ni Cameron Sundown pun di Cameron juga. Jadi mengapa? Okey. Depan jujur. Tanah lahir ke? Oh, okay. Starting Ultra ni sebenarnya actually because I dari dulu memang I tak tahu kenapa in love dengan Cameron Highland ni. Sebelum kahwin lagi, sebelum in love dengan my in love kan. So memang I dah in love dengan Cameron tempat ni. dating tempat dating ke apa? Tempat dating, ada tempat orang kata tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Okey. So bila dah kata macam best lah Cameron Highlands ni kan. Best. And then bila I dah habis sekolah, dah habis semua, so I dah start dengan daripada sekolah? Dia sekolah lah sebab dengan parents punya Cameron ni best. Maknanya you fell in love dengan Cameron ni sejak daripada kecil lah. Dia kecil kan. Lepas tu bila I dah habis zaman college, dah kerja semua, lepas tu I dah start dengan my dunia larian, dengan adventure racing semua. So actually dulu kat Cameron Highlands ni banyak adventure racing Adventure racing Cameron Descent lah apa semua. So macam I jadi kru, I jadi peserta. Adventure racing ni sama ke dengan trail? Adventure racing ni sama dengan trail, cuma dia ada task lah. Dia ada task. Macam kita main cari-cari harta karun lah. Macam task dia tak lah. Adventure task lah. Macam, tak tahu guys, tak tahu. You naik gunung, you naik basikal lah, whatever semua kan. So start dari situ lah. I macam dah, ini best ni. So tiba pula macam, ni kahwin pula dengan orang pencinta sukan minat yang sama. So macam itulah cara dia kenal tu. Macam itulah dia kenal. So dia macam lagilah in love kan. Guys, nanti Kak. Dengar guys so jodoh, kalau ada jodoh tak ke mana? Masa event tu jumpa jodoh nampak. Adventure race kena masuk Ultra, mungkin jumpa jodoh. Yes, betul. Kat sana ada banyak jodoh tau. Mungkin jumpa jodoh kan. Erin pun tak sibuk jodoh. Jodoh. Okay, so Erin kena masuk. Kat mana? Okay, sorry, kita continue. Okay. Jadi so kita orang macam my husband cakap, kata why don't kita macam pergi kayu basikal dekat dalam Cameron Highlands tu kan. Dalam Cameron. So kita pergilah kampung macam kampung orang asli semua, kita masuk kayu basikal. Dan dia cakap, best kan kalau kita buat running event kat sini. Dia bermula dengan mengayuh basikal Yes. Explore lah. We all memang suka kayu basikal. So explore kan, kita pergi kampung-kampung orang asli apa semua kan. So dia kata macam 2000 berapa ni? 2000 macam 2005. Lama dah lama. Saya lebih sekolah menengah. Ya Allah, dah tuanya I. So macam sekali je. Okay, alright. So macam kata kayu basikal tu, dia kata, best lah kalau kita buat running event kat sini, because masa tu kita macam tengah sibuk dengan trail running. So macam tak ramai masa tu kan yang buat kan. So, kita macam best juga kan. Running masa tu baru meningkat lah. Baru nak start. Macam kita orang macam dulu macam sikit gunung. Kita banyak sikit gunung. So kita macam sikit gunung kat sana kat sini. So kita join kan. Masa 2005 tu banyak tak event trail masa tu? Tak banyak. Banyak juga. Lah. Dulu I masuk sebenarnya. I masuk trail running first kali. I masuk dekat Climberton. My first Climberton. Macam kira Jonet lah dekat Kinabalu. Yes, konon-konon lah kan. Wow, dengar tu guys. Kayaknya masa tu kecil lagi. Lian, masa tu kau budak lagi Lian. Sorry Lian. Okay. So I think my first Climberton is tahun 1995 macam tu, 95-96. Serius lah Kak? I baru, yes, betul. You check, Climberton. Dia je 5 Tuanya Aku buat apa tu main parit tu. Okay, that's my first Climberton. Dekat mana tu? Dekat Kinabalu.
Kinabalu. I tak tahu apa-apa my tau. goodness. So, I tahu masa tu I ikut dengan Persatuan Rekreasi Nasional Malaysia. Dia kata, Hana, Wah. you nak masuk tak? Dia kata. So, lepas tu adalah 2-3 ladies lain macam, macam mana ni? Tak apa, kau pergi je. Dia kata. So, kita orang bayar apa semua, I pergi. Yang I tahu macam, tu beg macam mana? Kau bawa beg biasa. So, dia letakkan air. Okay. Air botol tu dia kemikkan, mineral water tu dia kemikkan. So, I bawa backpack biasa tu, I kena ikat. Guys, kena dengar tu. Masa tu tak ada flat vest tak ada tau. Tak ada. Beg biasa. So, Aduh. I ingat, okay, sekarang orang makan power bar, makan power gel, power gel makan lah. kan. Dulu? So, I remember malam before the race tu, kita orang rebus nasi impit. Dulu sekarang ada onigiri semua. Nasi impit dulu Tak ada. I makan nasi Dahsyat, impit. dahsyat. So, kita start daripada Timbuhun tu. Kita start lari. So, kita habis di Labarata. Labarata, Ladies sampai Labarata. So, men dia sampai atas lagi is Gunting Lagadan. Apa, Tu sorry? men, Gunting Lagadan. Gunting lah Garden. Atas lagi lah. So, habis tu kita kena turn back lah. Turn back. That's my first Climbathon lah. Beton. Selepas tu teruslah. Celup Ah. tangan kat dalam dunia Yes, ni. kita makin seronok lah. Cakap, okay, lepas habis Climbathon, dia ada Circuit gunung di Taman Negara. Gunung Tahan. Tahan, yes. Merapuh kan? Merapuh, yes. So, my second. That's my second. My second, lepas tu, masih See guys, tengah bujang kan? so yang kat luar kat sana tu tengok je Kak Ana duduk kat finishing line tu, relax je, climb beton, gunung tahan. Tipu lah kau. Tipu lah. Okey Kak. So jadi kat situlah kat mulanya situlah inspirasi. bermulanya, Kayu inspirasi. basikal jumpa orang kampung, orang asli di Cameron. Lepas tu timbulnya idea nak buat Cameron Ultra. Yes, timbul lah sebab masa kat situ, masa tu I remember I kayu dengan my husband, masa tu kita nak buat highway Sungai Koyan tu. Okey, Masa tu semua laluan orang asli. Laluan asli. So kita orang pernah sesat kat dalam tu, sesat because my husband baca blog, dia kata okey, ni boleh lalu. Sungai tak kat ni je. Tapi bila kita nak lalu punya sungai tak kat ni. So macam kena Dia tak download GPX tu. tak ada GPX masa tu sebab dia baca blog je. Ya, betul-betul And then lah. blog tu pula blog yang Yalah. macam dah setahun lepas punya blog kan. Tak update kita, lah, tak tak update. update. So I sampai Gedah balik je lah luar. kan. I think pukul 3-4 pagi. Wow. Baru sampai luar macam masa tu my baby pun dah baby kecil lagi kan. So my mother-in-law semua dah bising-bising. Apa you all ni? Pergi bawa ni baby kecil lagi. So macam Very nice, very nice yes. experience. It's a good experience lah. This is how start dari situ lah. Ilham Tuan-Tuan macam okay, we need to do. So masa 2015 tu kita kata okay, kita kena cari someone yang boleh buat Cameron Ultra ni. Tapi macam my husband cakap okay, you tak boleh buat seorang. Betul. You kena teamwork. Betul. So kita start cari Zul, kita start cari Faiz. Faiz. Okay, Faiz ni memang macam Kejap lagi giliran dia orang ni. nanti cakap. So Faiz ni pun one of my adventure racer juga. I So see. cakap okay. Lu bersaing lah. Yes, situlah. Dia menang ke dia kalah? Dia banyak menang. Podium juga. Okay. Tak, kalau antara korang dua orang, dia. Tapi kalau perempuan macam ni, boleh lah. Kejap lagi tu dia turn. So your husband pun juga peminat suka-suka outdoor ni. Adakah beliau juga seorang pelari ultra? Yes, dia pun pelari ultra juga. Tapi macam kita orang ni bukanlah 100% pelari ultra. We more on trail running, we more on adventure racer. Kita orang lebih sayang, mountain bike, lebih suka mountain bike. Kita suka benda-benda yang macam sebab berlari ni sebenarnya penat. Betul lah, siapa kata berlari tak penat kan? Betul. penat. Betul. So jadi 2015 ada permulaan Cameron Ultra. Okey, adakah permulaan Cameron Ultra tu start dia terus Cameron Ultra atau dia start dengan kategori yang pendek-pendek ke macam mana? Sorry, saya tak pengalaman. Tak Saya apa, pun tak noob. Jadi kita korek macam mana? Okey, so kat situlah kenapa kita kena ada Encik Zul ni. Sebab dia yang advice kita, okey, kau nak buat Ultra ni, kau kena buat Ultra distance ni. Okay, what is Ultra distance ni? Dia cakap, okay, Ultra distance ni start daripada berapa? Dia brief kita. Dia brief, okay. okay. Hana, okay, start daripada 42 and above 42 kan? consider Ultra is lah, okay. dah consider Ultra. So, kita advice lah, start dari 2015 tu, kita dah start survey. Pusing ladang boh, kita dah almost every week kita naik Cameron. Wow. Almost every week kita naik Cameron. Orang sana dah kenal? Yes. Sampai dah kenal. Sampai sekarang ni macam tengok aja kan kita punya, oh ni Katra dah naik. Tengok kereta tu ada stiker Katra tu, dah tahu lah. Dah Ni sampai mesti ada projek ni. dia macam ni. Ayat dia macam ni. Dik, dah nak start ke event? Nampak tu. Okay. Alright. Okey, itu jadi itulah salah apa startnya Katra. Permulaan Katra dulu berapa orang tak? Okey, kita masa mula-mula first edition tu, dia ingat? kita start about 1,000 I think less than 1,000.
About 650. 600. Tapi 650 untuk event for the first trail year. pertama 205 tu banyak. Yes, banyak. Ha? 1,200. Oh, sorry. 1,200. Seven. Tu event lain. Oh, tu event lain. Oh, sorry. Kita start dengan 1,200. Sorry guys, because dah lepaskan. So, I dah macam Wow. tertiba sikit. Tapi untuk event pertama, permulaan tu 1,200 is wow. Tu apa rahsia tu? Boleh share tak rahsia tu? Itulah saya cakap. Adakah promotional dia ke ataupun keunikan Cameron tu sendiri yang macam apa yang macam yalah macam saya orang tanya saya satu sebab saya pergi Cameron aku teringin nak lari ala-ala dekat French. Cakap nanti mulut berasap-asap. Yes. Itu mana boleh lah kan. Tapi adakah itu tarikan antara tarikan? Yes, okay. First kali memang tarikan lah. Siapa tak tahu Siapa tak Cameron kenal Highlands? Cameron? Cantik. Cantik. Tapi tarikan yang sebenarnya because you nak masuk ladang boh tu yang susah. You ladang need teh a tu. permission. Ya, You ya, kena ya. buat satu paperwork to present to boh. Kalau dapat pun kat restoran minum je lah kan. Kat situ je. Untuk you nak pusing satu tempat boh tu memang you tak akan dapat. Yes, So betul. itulah keistimewaan Cameron Ultra ni. Okay? I see. You nak masuk ladang boh tu yang susah. Nak convince all the directors of boh, okay, this is what we want to do. Macam, you nak buat lari Saya kat boleh dalam ni. bayangkan how hard it is for you to Yes, convince them yes, mula-mula sangat. Mesti turun naik kan. Turun naik And dengan they are NGO. they are looking into the very high ROI Yes, kan. betul. Wow. Sangat susah nak buat Cameron Ultra ni macam orang kata senang je sebab you dah buat tiap-tiap tahun. No, it's very difficult. Kadang-kadang kan orang hanya nampak kejayaan kita. Ya, betul. Bila kita dah naik kan, dia tak tahu how the struggle, Yes, the commitment, betul. pengorbanan kita, masa kita dengan family kan. Understand. But anyway Kak, on behalf of the runners myself, congratulations to you and your team Alhamdulillah, thank you so for much. bringing this event to us in Malaysia. Not just Malaysia, international. Saya percaya semakin setiap tahun, makin ramai penyertaan-penyertaan luar negara. Betul. Dan saya rasa pemenang-pemenang pun terdiri daripada mereka yang juga di luar negara. Mereka dah mula bercakap. Jadi, adakah, nak tanya, adakah Katra berhasrat untuk, yalah contoh macam UTMB, kita ada Thailand by UTMB. Yes. Kan, kita ada, adakah Katra satu hari nanti Kinabalu by Kaltra? Contoh. InsyaAllah. Actually, this is our target. Okay? Katra bukan sekadar di Cameron Highlands. Yes. No. Nanti I nak dengar fly tu. high. I nak Yes. pergi jauh. Okay? Maybe boleh keluar negara? Yes, of course. Why not? Kan? Yes. Slot satu Kak, slot satu. Dia dah PM tanya dah. belakang, PM PM belakang. belakang. Tak, I mean that is not impossible. Yes, betul. Macam mana you rasa impossible mula-mula nak start Katra dulu, kan? Even kalau dah UTMB boleh sampai ke Thailand, mengapa tidak Katra ke UTMB pula? Betul. Kan? Betul. Cameron jadi salah satu. Yes. Betul. We never know be partner. This is what I aim. Yes. That's my aim actually. So actually everyone kena support I lah. Kena support Katra. Come on, support, come on. Yes. Alright. So that is the aspiration. Itulah hala tuju Katra yang terbaru. InsyaAllah kami mendoakan, kami runner di luar sana yang sentiasa mendoakan agar event Cameron Ultra ini terus bertahta di Semenanjung dan insya-Allah akan fly ke luar negara. Kak, terima kasih kerana usaha keras yang selama ni your team has brought untuk membawa Cameron Ultra ni untuk kami semua. Jadi dan sebenarnya Katra ni guys telah, bagi saya lah, Katra ni telah meletakkan satu standard yang cukup tinggi untuk penganjuran event trail di Malaysia Kak. Very touched lah. Betul. Thank you so much. Honestly, that is from my heart. You have said that. Bila you dah letak bar macam ni, bila saya pergi event lain, sorry, saya akan compare. Katra macam ni, kenapa Katra macam ni? So, that is actually persaingan sihat yang di mana event organizer di luar sana perlu lihat. Kita, dunia larian ni kecil. If we can work together, maybe satu hari nanti saya nak lihat, saya sendiri personally nak lihat trail running ni berada di Sukansi, insyaAllah. Betul. Kan? That's Kita tengok Betul. kalau e-game boleh pergi Sukansi, mengapa tak? Why not kan? Mungkin Bolt sendiri akan jadi peneraju untuk this project. Yes. Kan? This is what I wish lah sebenarnya. Amin. Amin. Okay. So jadi Kak, terima kasih banyak-banyak atas kesudian bersama kami walaupun sedikit short. We will gonna see you a lot and Cameron Ultra akan berlangsung tak lama lagi, saya berdebar ni.
I'm so excited. Maybe ada sedikit ucapan untuk peserta-peserta dan juga mereka yang masih ragu-ragu nak join ke tidak Kaltra ni kan. Jadi mungkin Kak sila. Okay, to all the runners kat luar sana, I wish you all happy trainings. So dah last ni lagi, it's counting days, lagi 2 minggu je lagi Katra. So training jangan over sangat, nanti ada injured ke apa ke. So because kita nak enjoy kan kat sana kan. Enjoy. So hopefully to see you guys kat sana dengan tagline Katra lah, be prepared, be very prepared. Yeah, be prepared. Woo! Terima kasih. Yeah, thank you so much. And kita akan bertemu lagi selepas ini dengan 2 lagi mangsa seterusnya. Untuk lebih, kita nak lebih lanjut tahu tentang teknikal dan penganjuran kata sebagainya. Kita akan bersama dengan our guest next. Kak, terima kasih banyak-banyak. Alright. And we'll see you again. Sila Kak, boleh nikmati makan malam yang kita sediakan. Thank Dia you. sediakan diri. Kita nak sediakan. Okay guys, round kedua. Okay, tadi kita dah ada bersama dengan kita sebentar tadi Kak Hana, Media and Communication Director for Cameron Ultra. So kali ni kita nak jemput. Kalau ada dia punya head, mesti dia ada kaki dan tangannya. Kalau tadi kita ada brain, now kita akan panggil salah satu penggerak. Kalau dalam football ni jentera utama lah. Okay, Operational Director for Cameron Ultra, dipersilakan Abang Zul. Mana betul. Oh, sini dia. Yeah. Siap man. Mak kilau. Sekarang mak kilau. Bang. Allah. Selamat datang. Okey. Ini kita kali kedua jumpa dalam minggu ni Hari tu betul. di klinik kan? Betul. So Dari rooftop ke rooftop juga. Daripada rooftop ke rooftop. Yes. Okey bang. So tadi kita dah interview Kak Ana, Media Communication Director. Sekarang sorry, okey, jom. Sekarang kita ada Abang Zul, Operation Director for Cameron Ultra bang. Ya. Okey, pertama kali terima kasih kerana bersudi bersama kita sembang kacang. Terima kasih Air juga mana so dia menjemput kita. Air mana air? Air tak ada? Tu kot. Tu ni air bang. Okey, kita sembang air dulu. Kena top up air. Erin, air tambah please. Boleh. So kita kena start kena tambah air. Nak rendam kacang dengan kopi. Air kopi. Nak kopi? Boleh. Okey, kita akan habis. Alamak, habis. Boleh. Boleh. Sikit lah. Kejap lagi sudah tambah. Okey. Boleh sikit. Tak apa. Tambah. Jadi tambah. Okey, kalau tadi kita dah ada Kak Ana. Kak Ana ada cerita tentang bagaimana Katra ni bermula, bagaimana sejarahnya, di mana asalnya Cameron Ultra, mengapa Cameron dipilih. So jadi dia ada mention tadi among the earliest team untuk Katra ni lah Mazul dan juga Bang Faiz lah. Okey, jadi boleh tak ceritakan dengan kita sikit secara generalnya tugas Operation Director. Saya tahu, saya kerja kat company, saya ada Operation Director lah atau Chief of Operation, COO. Sama ke lebih kurang macam tu? Untuk event untuk event ni. Lebih kurang je tu semua on paper semua tu. Payment sama. Ini kerja ikhlas lah. Kerja alhamdulillah. Okay. So basically fungsi saya sebagai Operation Director ni lebih kepada format event tu. For the format event. So, Jadi awak lah menentukan nak baraikan runner ni ke, nak bagi kesian ni ke apa. Awak lah. Dah tahu dah kan? Antara penyumbangnya lah. Dah tahu kan? Okey. Nanti tunggu kat parking. Untuk format lah. Dan selain format? Dan sebagai sekretariat lah. So manager kita helpdesk lah. Helpdesk. So maknanya kalau runner ni ada masalah, isu nak tanya, awak Betul. Semua ke awak? Betul. Mana nak layan beribu orang mah? Nombor saya memang publish dekat situ. Tak boleh elak. Tak boleh elak. So telefon berbunyi siang malam. Betul. Betul tak? Betul. So guys, dah tahu kan siapa orang dia. Kalau WhatsApp tu tak reply, bang saya nak transfer bib, macam mana ni? Tak. This is the person yang bertanggungjawab basically untuk communicate dan liaise with the participant. Betul. Dan juga menyediakan format pertandingan dan sebagainya. So jadi based on this, kalau I'm pretty sure abang dah banyak
apa orang cakap, handle atau berdepan dengan pelbagai-pelbagai kerenah runner-runner ni kan. Betul. Pelbagai soalan. Soalan-soalan. Apa Kena soalan-soalan? apa yang berkaitan tak berkaitan pun kita kena jawab. Betul. Itu sebagai salah satu tanggungjawab lah. Tadi okay, sorry. Saya nak recap. Tadi Kak Ana cakap, so kenapa Ultra? Adakah Cameron ni dia start memang terus diintroduce Ultra Distance, atau you guys start daripada format yang rendah-rendah dulu ke macam mana untuk first edition tu? And why? Macam yang Ana cakap tu, idea tu datang daripada tahun 2015. Okay. Dan kenapa Ultra adalah pada ketika tu Ultra Trail sedang meningkat naik. So time tu boleh kot mention ya. Boleh. Macam TMBT dah establish. And then kita cuba sediakan satu lagi alternatif untuk pelari lokal dan juga pelari sekitar Malaysia untuk enjoy different scenery. TMBT masuk di Borneo lah. Betul. Di Borneo. So ini di Peninsula lah. Betul. Masa tu ada ke event-event lain di Semenanjung selain? Rasanya dalam tahun yang sama tu ada kot. Adalah. Tak boleh mention nama lah. Tak boleh, okay. Tapi ada, faham lah, adalah. Tapi Ada. Adalah. Okey, so jadi Cuma mungkin, kenapa Cameron? kenapa? Mungkin sebagai Saya tahu tadi sebab tempat jatuh cinta. Itu satu. Itu personal reason dia lah. Okey, tempat jatuh cinta. Okey. Tapi untuk abang sendiri sebagai operation director, mengapa Cameron dan mengapa format itu dipilih? Mungkin juga ada permintaan yang cuba membandingkan suasana berlari ultra di luar negara untuk diadakan di Malaysia. Itu maknanya cuaca sejuk lah. Betul. Cuaca sejuk itu jadi priority dia. Teringin macam saya lah. Betul, Teringin nak lari mulut basah asap kan. Kan. So bila dia fikir-fikir kan, bila di study kan, memang Cameron tu sesuai. Dia ada banyak natural obstacle, macam jaga trail, sungai ada sikit. Ada sikit. And then cuaca sejuk, dengan elevation dia gunung, dan yang paling best dia punya scenery lah. Scenery Tebo lah. Betul. Tebo tu. Cuma Cameron, okey. Pada masa tu Cameron memang tak ada any organizer yang cuba bawa masuk ke sebelum Time tu tak ada. Tak ada. Memang you guys ni memang pioneer lah. Betul. Pioneer untuk Adalah short race lah. Short race lah. Short race. Tapi bukan permintaan pada skala yang besar. Betul. I see. So maknanya yalah, kena pula tu timing, passion tim ni ditubuhkan. Kebetulan masa tu Cameron pula tak ada apa orang cakap ni, memang kenalah everything. Betul. Itulah rezeki Tuhan. Rezeki Allah dah susul cantik kan. So jadi fine, baik. Jadi memang format tu pilih 50 km lah. Yang mula-mula ataupun memang dah ada 100. Memang start memang nak kasih 100. 100. 50 tak rasa dia orang cakap. Dia orang cakap lah, bukan saya cakap. Dia orang cakap 50 tak rasa. Kita ikut demand je. So kalau ikut demand maknanya dah ada demand. Sebab saya ada kawan-kawan saya dia kata tak terasa bang, 100. Tak terasa. Mungkin dah tiba masanya untuk mengupgrade ke lah. Upgrade kan. Itu semua dalam perancangan. Itu kita nak dengar tu guys. Dia orang kata tak rasa 100 katanya. Yelah, mungkin yang cakap tak rasa tu bernasib baik. Masuk ballot dapat. Betul. So, itu masuk ballot. So okey, saya nak tanya. Cuma perbezaannya saya tak adalah, bukan saya rasa tak puas hati ke apa. Tidak, saya bukan tidak nak meluahkan rasa tak puas hati, tak. Tak Tapi cakap pun boleh rasa. kan. Tapi tahun pertama saya kena ballot. Tahun ni orang tak ballot lah bang. Saya cakap dalam hati saya budak ni baru tu tapi dia boleh masuk 55 bulan. Saya kena ballot. Ada jawapan dia. Ada jawapan dia. Kenapa bang? Okey, macam first edition kita tak buat ballot. Tak buat ballot. Kan? Okey. Tetapi jumlah, sebab bila first time buat, kita untuk sebagai langkah jaga-jaga, kita nak kena set limit. Betul. Supaya jumlah peserta tu ialah jumlah yang manageable, yang kita boleh manage. So macam saya cakap, edisi pertama tu 1000 lebih. Sebenarnya pun agak ramai lah ketika tu. Tapi bila kita dah run first edition, kita revise yang kita boleh ambil lebih banyak penyertaan. So tapi untuk memberi lebih adil, sebab yang jumlah yang apply itu melebihi apa limit kita. Kota lah, lebih betul. Kota. Pertama 1000 berapa? 1000 lebih, 1200. Jadi yang edisi kedua tu berapa ramai beza dia? Semakin meningkat. Kita set 1,500 dan dapat 1,500. Dan masih ada orang nak lagi. Betul. Okay. So dari situlah ideanya untuk start buat ballot.
rasanya event pertama kot yang buat ballot. Saya rasa Ah. sebab So antara sebab utamanya itulah untuk kita disebabkan permintaan tu ramai yang nak Ya. masuk. So kita gunakan format ballot ni untuk mengumpulkan yang terbaik. saringan lah, saringan. Betul. Dia macam UTMB lah kan, nampak? Dah lah suasana macam UTMB, pemilihan pun macam UTMB nak. Nampak tak ada lain daripada lain. That's why we say this is Tapi different. kita ada percentage. Ada percentage. So dari ballot tu kita dah kita dah segmentkan. Okay. Untuk yang elite berapa persen daripada slot. Untuk yang season runners yang tengah-tengah ni berapa berapa? persen. Yang Yang newbie, newbie berapa persen. So dari situ kita boleh Very kontrol detail lah. terpaksa. Kalau tidak kan ramai yang berbunyi nanti. Yeah, tapi but this is good. This is macam saya cakap tadi dengan Kak Nadi, you guys have set a new standard untuk penganjuran event di Malaysia. Bukan saja pandai buat event, dia pandai matematik, kira percentage semua tu. Okay. So ada percentage lah. Jadi dan itu dilaksanakan pada tahun keberapa penganjuran ballot ni? Tahun kedua? Ballot start kedua. Tahun ketiga. Masa ketiga. tu dah melimpah ruah lah DM. Saya tak puas hati apa pasal saya nak masuk je. Macam tu lah. Betul. Terpaksalah kita Betul. buat ballot. Sampailah ballot tu berterusan sampailah yang ke Dan satu fakta fakta. untuk 2020 walaupun cancel, Aha. tetapi jumlah yang apply tu untuk masuk ballot Okey. 2020 tu 6,000. 6,000 orang. 6,000. 6,000 untuk rebut tetapi pasal 2,000 tu, slot. 2,000 slot. Maknanya 1/3 sahaja yang Betul. dibenarkan. Betul. 6,000 Macam mana agak tutup kamera tu kalau 6,000 orang. Saya rasa kan. 6,000 orang. Not just guys, not just you just imagine 6,000 orang berlari di Cameron, the spill over of the economic spill over kepada penduduk Cameron. See? Nampak? Not just kita bukan sahaja membawa event larian, bukan sahaja membawa event larian tetapi membawa peluang-peluang perniagaan kepada orang Betul. penduduk di Itu sana. antara objektif penganjuran lah. Betul. Setuju. So macam sekarang ni pun sebab bila contohlah even nak announce date pun sensitif. kenapa? Kita terpaksa check dulu sama ada date tu sesuai ke tak, bukan sekadar date untuk Allahumma sholli. Okey boleh. Sabar. Oi, mak kilau. Ini Ni bukan Rokiah. Bukan Rokia. teruk sangat budak ni. Rokia. Budak ni tengok banyak sangat tengok movie dia ni. Baru tengok semalam. Tu. Training Terus training. Lupa dah apa kata tadi. Tengok lupa. Apa ni spillover tadi? Spillover. Kepada dan juga Ekonomi tadi kan. Ekonomi, yes. Betul. So itu sebagai salah satu objektif kita juga sebab rasanya event besar di Cameron time tu ditua di Langkawi. Okey. Itu salah satulah. Event sukan lah. Event sukan lah. So Katra somehow berjaya untuk membantu menjana ekonomi Penduduk setempat. dari segi sektor sport tourism. Pelancongan. Betul. I see. Sponsor. Jangan lupa Sponsor jangan lupa sebut bang. Soalan tak ada je nak sebut. Soalan datang dari belakang, saya pun lupa. Okey bang, dari segi sekarang masa permulaan penganjuran tu, masa tu kalau nak compare sponsor yang anda terima dengan sekarang, berapa jauh beza dia? Dan bagaimana sponsor ni, adakah setelah 5 tahun bertapaknya Allah. lama. Tak apa. Setelah 5 tahun bertapaknya kamera ni, kalau peserta ballot, sponsor pun ada ballot dia. Semua nak masuk sponsor ada ke macam tu? Sensitif ni sebenarnya. Boleh ke? Boleh. Tapi alhamdulillah, sambutan sponsor sangat menggalakkan dan memang bukanlah selektif. Tetapi kita cuba mengutamakan sponsor yang kena dengan event lah. Betul. So kalau sport brand lah lebih. Sport brand lah kan. Dan kita juga terima sponsor-sponsor corporate yang lain. Betul. So macam tahun ni pada edisi yang kelima ni kita ada beberapa sponsor yang memang dah established brand. Contoh macam ni yang main sponsor lah. Yang kita di sponsor ni macam Toyota. Tahun dah berapa tahun Toyota? Biasa bukan tahun Toyota pertama. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Di Thank mana you Toyota. support dia memang semakin lama semakin besar sebab
Rasanya Thank you Toyota. bila sponsor beri kita kepercayaan, kita deliver apa yang dia orang requirement. So participant pun happy. Win-win situation. Yeah. So benar. Soalan saya. Kenapa tak bagi hadiah kereta? Itu tanya sponsor lah, bukan tanya sini. Soalan tu memang ada daripada first kita ada partnership dengan Toyota. Macam mana tu? So soalan tu sampai ke tahun ni pun masih ada. Jawapan je tak ada. So jawapan dia kita tidak tolak kemungkinan. Mungkin ada, kita tak tahu. Mana dah tahu ada Kita laki tak draw. tahu. Next year. Kita Tak tak tahu. dapat Hilux, dapat Yaris pun jadilah. Betul. Betul lah. Atau mungkin dapat down payment sajalah. Sama bayar sendiri. Okey, kita tak tahu. Tapi bagi Toyota as sponsor. Okey, apa lagi sponsor-sponsor yang ada? Kita yang Tidak dilupakan Boh. Boh memang apa orang cakap, dia punya support tu memang dari day priceless one. lah. Day one Betul. Daripada hari pertama. Betul. Ya, Kak Ana dia cakap tadi naik yang meyakinkan the management of Boh. Bukan susah nak meyakinkan pihak management Boh. Sebab first dah lah dia orang tak pernah dengar Atra Trail pun sebelum ni. Bukan senang, bukan susah. Aku cakap apa tadi? Dia cakap bukan susah. Aduh. Terbalik. Bukan senang. Bukan senang. Okey, bukan senang. Sorry. Okay. Bukan senang, betul. Bukan senang. Understood. So bukan senang nak meyakinkan. Iyalah, sebab kita kena bila dia dua, boleh katakan dua bidang yang berbeza. Betul, kan? betul. Larian. Macam cakap tadi, you nak memilih sponsor pun kena selektif. Betul. Takkanlah orang mak andam nak sponsorkan Cameron Atra, betul lah. Betul. Kan kena pilih betul lah. Jadi nak meyakinkan Boh yang di mana industri Boh adalah untuk sukan ni adalah sesuatu yang out of the box for them. Betul. Tapi but you manage to do it. Somehow you manage to get the partnership well Get lah. the partnership. Thank you so much Boh. Okay, then seterusnya? Then Itu antara yang terawal kita Toyota, Boh yang terawal. Betul. Lepas tu, selepas slowly kita Toyota. Dan Toyota ini kita ada Solomon. Solomon pun kita dah tahun ke berapa? Allah. Bos, kontrak sama. Kita ada Solomon. Yes, Solomon yes. daripada edisi kedua, ketiga kan? Oh, lama. Lama. So itu Solomon pun tak boleh dinafikan antara sport brand yang terbesar di dunia. Ya, betul. So kita pun sangat berbangga dengan adanya Solomon di Katra. Betul, sebab kalau abang tengok, nak up sikit bawah, abang tengok bawah. Tengok. Bila Solomon hanya sponsor Katra, event berprestige lah. Kita pun be selektif juga. So prestige must always go with the prestige one. Wow. Okay bos. Okay, terus sama. Okay, Solomon. Dan tak dilupakan sponsor-sponsor yang baru lah. Ya. Macam Camelback dan Deuter. Itu sponsor-sponsor yang main sponsor lah. Okay. Kita sabar. Sabar, kita tadi cakap pasal main sponsor yang telah lama bersama dengan Katra. Jadi because of this, sponsor-sponsor lain melihat orang cakap melihat dia nampak ROI dia, baru masuk sponsor-sponsor kecil ni. Event ni bukan saja semakin, they have orang cakap confidence untuk masuk. Dan antara sponsor-sponsor yang baru saja bang, boleh announce di Katra ni, macam tadi cakap apa? Abang Strawberry. Kita ada Abang Strawberry pun antara yang lama. Antara yang lama sebenarnya. Okey. Dia support kita daripada event lain pun di Cameron. Okey. So Abang Strawberry rasanya dah tahun ketiga ke kan? Terima kasih Abang Strawberry. So kali ni dia support juga. Betul. So dia sediakan Strawberry lah untuk peserta. Dia sponsor scone untuk semua partisipan. Semua partisipan guys dapat scone. Di tea party nanti. Di tea party. So jangan lupa. Tea party bukan party lain Korang dengar sikit. Tea party Kita ada party strawberry. Kita party strawberry. Nah, halal ni party Okay, let's terus bang. Dan sponsor baru lah kita ada Camelback dengan Deuter. Camelback dengan Deuter ada Dari barang UFL, lah. Deuter. Okay. Dan lampu. Kita ada lampu bang. Ada sponsor lampu ke? Tak ada? Ada. Kita ada LED Lancer. LED Lancer. Antara jenama yang dipercayai. Yes. LED Lancer menerangi hidup anda. Di waktu malam di Katra. Okay. Kan? So LED Lancer pun ada sebagai sponsor. Dan juga ada itu je. Ada lagi. Dan of course. Apa lagi? Oh, kita ada juga ada media partner kita. Media partner kan. Randa. So, terima kasih banyak jugalah kepada Randa yang banyak cover event kita. Okey, lagi. Bob. Umpama kaki ketiga. Kaki ketiga.
Itu apa tu? Zen One Pole. Zen One Pole Ah. guys. Zen One Pole satu nut tasty, kita ada nut tasty. Betul. Nut tasty ni apa ni? Ni boleh ni nutrition ni. Ni nutrition. Daripada kau bawa kacang masuk dalam beg kan. Ni dah kasih pack siap-siap. Oh ya ke? Ini so boleh gunalah untuk race nanti. Betul. Okey. Yes. Ganti Pak Hujan. Dan rasa dia pun sedap. Rasa sekejap. Dia tak okey. manis, dia tak masin. Just nice. Oh, nut tasty guys. Guys, kita ni Tapi ada orang yang jenis alergik kepada kacang. tak boleh lah. Pening-pening kepala. Tapi jangan kacau, jangan risau. Jangan kacau pula. Jangan risau. Kita ada Farma Niaga. Farma Niaga. Wow. Nampak dia berkait-kait. Kacang tak boleh, ambil Farma Niaga. Okey. Dia pun ada sponsor juga untuk semua partisipan nanti. Oh, ni kena test sekejap lagi ni Boleh. Okey, then lepas tu kita ada apa tadi? What sponsor kita ada? Kita ada Zino, kita ada Apa lagi? Farma Niaga, kita ada Nut Tasty. Apa lagi sponsor? Okey. Snack Right. Snack Right tu apa Snack tu? Right ni light snack Light yang snack. yang apa boleh dibawa masa race jugalah. Okey. Dan banyak-banyak sponsor ni, of course, runner-runner seluar sana memang excited lah. So, apa yang mereka akan dapat? Yang tadi yang apa? Strawberry. Dan yang ni kena dapat ke tak? Ni kena beli sendiri lah. Sebenarnya banyak lagi Lain pun dapat? Ni pun akan dapat? sebab contoh macam main sponsor tadi tu, yang kategori sponsor tu sebenarnya kita ada hadiah misteri. Lucky draw ke apa? Bukan? Itu macam nama pun misteri. Misteri kan? lah macam tapi nak tahu macam mana nak dapat contoh misteri tu macam kan. Toyota 100 ke Solomon 55 ke. So untuk peserta kategori tu ada dia punya extra dia. Guys, kita tengok. Dah bagi korang view cantik, makan party strawberry, ada lagi hadiah misteri. So apa lagi alasan korang untuk tak join? Nak sebut panjang sangat. Banyak Takut sangat. lupa. Takut lupa. Okey, banyak lagi hadiah-hadiah misteri dan sebagainya. Okey. Nak recap balik. Okey, tadi kita cakap benda-benda pelik lah. Okey, sepanjang abang sebagai operational director ni, okeylah, boleh ceritakan apakah challenges yang paling sukar yang pernah abang hadapi lah? Satu, sebelum kita beralih Paling ke suka bagi saya ialah untuk manage expectation daripada participant. expectation. Betul. Managing expectation. Sebab kadang-kadang kita tak nak shock sendiri. Mungkin masa kita design route tu ialah berdasarkan kepada pengalaman daripada sebahagian daripada circle kita. Betul. Tapi lain orang, lain perangai dia. Betul. Lain expectation dia. So kita try to do the balance lah. Expectation daripada orang yang baru nak start trail run. Sebab tu kita ada short distance. Yalah. Expectation daripada season trail runner. Season trail runner. Mungkin dia nak supply DCP yang lebih apa? Dia lebih nak menyelerakan. Menyelerakan kan. Dia nak tiba nak tasty. Kenapa nak tasty tak ada dekat CP ni? Betul. Contoh, kenapa air kopi sedap ni tak ada? Jap minum jap. Contoh macam ais. Ais Edisi 1 2 3 kita tak ada ais. dia orang ni tak cukup sejuk ke? Nak ais ni? Samalah jawapan ni macam tu juga. Macam tu Tapi juga. bila fikir-fikirkan ada kegunaan ais. Betul lah. Bukan sekadar- Contoh bukan saya, contoh. Bukan sekadar untuk menyedukkan. Betul. Tapi untuk sebagai bahan medik juga. Medik juga. Betul, kalau diorang Tiba-tiba krem ke benda kan. Krem kan. Betul juga, takkan nak tu krem nak biarkan ni kan. Mesti kena ada. Faham, saya faham. Jadi managing expectation adalah satu setiap tahun kot benda ni Betul. dihadapi. Tiap tahun ada Kita je. tak boleh nak puaskan hati semua orang, tapi anda cuba yang terbaik, kolektif, collect all the information. This is where the feedback form datang, the feedback from this event yang you guys dapat. Daripada situ you akan churn balik Betul. and turn those feedback into information untuk format yang lebih baik. Betul. Cuy, macam kita pula yang buat. Kan? Ada pengalaman tu, kerja kosong. Okey, dan itu adakah macam saya cakap tadi lah. So expectation berubah-ubah. So last soalan saya tadi masih tak terjawab lagi. Adakah kategori terbaru akan diperkenalkan? Jeng. Sebab kita tengok Itu bang, pun sebenarnya expectation. expectation tu betul lah. Dia tak ada expectation lah. Orang cakap tadi kan. Adakah mulalah terbayang, kalau tengok, dia lah banyak sangat tengok luar negara punya event, ada vertical challenge lah, apa kan, vertical kilometers. Kita tahu benda ni semakin popular mendapat tempat dekat Malaysia. Vertical kilometer, mungkinkah satu hari nanti kita ada King of Mountain. Dalam satu segmen tu race. Dan kita ada macam basikal, kita ada King of Mountain, King of Downhill, King of Sprint. Macam mana Golden Trail Series punya format? Adakah itu dibawa masuk, akan dibawa masuk ke sini? Adakah ada idea ke macam tu? Ada ke? Ada terfikir ke? Kemungkinan tu ada sebab macam saya cakap tadi,
lain orang lain expectation. Betul. Ha. So ada yang expect longer distance. Dia cakap Betul. 100 tak puas. Betul? Kan? Ha. Mentang-mentang boleh habis 12 jam, dia cakap betul? tak puas. Tak puas kan? Oh, itu power kan. Ada yang tahu cakap selesa elevation kan, tak macam cukup, tak cukup. Huh. So sebenarnya di Cameron tu pun ada banyak lagi section yang kita boleh Explore. So kemungkinan tu ada, cuma tunggu masa je lah. Guys, tunggu masa. Teruskan bersama Cameron Ultra. There will always be surprise, but bukan saja surprise, jangan nak suka-suka sangat surprise, be prepared. Be very prepared. Dia orang sedap ni masuk register kan, lepas tu dia marah pula kenapa Betul. tak habis. Kadang-kadang benda yang first kena prepare pun terlepas pandang. Ini sebagai reminder lah. Ya. Hotel terlupa book. Betul. Okay, in terms of hotel tu cukup ke bila you buat event banyak ni? Macam mana, adakah the effect of this hotel macam event juga ni menambahkan lagi bilangan hotel tu ada ke? Menambahkan bilangan hotel. Maknanya mungkin ada lah kot. Kita kan? tahun ni ada je hotel baru ni. Kan? Homestay mesti homestay. penuh kan. Si nampak. This is that spill Dari over. feedback yang kita terima memang penuh. Ada orang saya cakap tak cukup, di tempat tidur kan. Betul. Tapi kita faham mungkin partisipan ni ada yang jenis memang nak hotel. Ada jenis yang beranggapan Backpack ke? alah, lagi sepanjang malam nak tidur, bila nak tidur hotelnya. betul. So ada yang jenis komando. Lah kan. Ha. Tapi of course lah, kita kan sentiasa mencari jalan untuk menambah baik seperti event lah. Jadi bang, thank you so much. So jadi tentangan terhebat dalam menganjurkan atau peranan abang sebagai operation director adalah to manage expectation pelari-pelari. Setiap tahun kita ada je pelari-pelari baru dengan ekspektasi. Ada ke? Betul ke ekspektasi betul? Betul ke? Dengan ekspektasi baru. Anggap je lah betul. Betul. Yang datang daripada mereka ni. Jadi walau bagaimanapun, again tahniah, thank you tahniah kepada you and your team, Kak Ana. Next kita akan ada Abang Faiz pula. Kita nak lanyak dengan soalan-soalan yang lebih mencabar. Dah warm up ke cakap dengan dia kat belakang tu? Okey. Okey. So jadi terima kasih Fazul. Okey, terima kasih Ramlah kerana bersama kami. Mungkin sepatah dua kata persediaan untuk peserta-peserta. Alah, takkan nak tiru ayat Ana. Tukar lain sikit tu. Tu kamera semua. Okey, pesanan terakhir. Bang aja bang. Kalau Hana tadi dia berlembut sikit, ni keras sikit. Tak adalah. Sekarang ni kita tinggal 3 minggu. Ya. So mungkin ada seminggu lagi pun kalau nak teruskan training and then dah start taper. Kemudian rancang perjalanan. Yes. Dan expect the unexpected lah. Terutamanya dari segi weather. Weather Yes. Betul. Apa yang ada dalam website tu ikutlah sebulan-sebulan. 100 dengan 55 10 mandatory item. Dah tahu dah. Dah study. Ya. Okey. Yang 36 yang 15 3. Okey. Okey, jangan lupa mandatory item, jangan nanti dah sampai masa hari PC menangis pun tak guna. Tapi ada dia jual kat situ, boleh beli. Menangis tak apa sebab ada kedai jual. Ada kedai jual. Duit ada tak ada, itu je. Okey Fazul, terima kasih banyak again. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Sembang Kacang Ranlah. Hopefully jumpa di Cameron nanti. Kita akan buat kupas-kupas kacang pula, Erin pula. Nanti dia kecil hati, adik saya je kan. Kupas strawberry. Kupas-kupas kacang, besok nanti kalau dia akan terjah awak dengan soalan-soalan yang lebih hangat dan panas. Terima kasih. InsyaAllah. Kita sambung lagi selepas. Okay guys, selamat bertemu kembali. Kita dah interview ataupun kita telah tanyakan korek rahsia soalan-soalan panas daripada Kak Ana kita, Media and Communication Director of Katra. Lepas tu kita ada Abang Zul, the Operation Director for Katra, dan tetamu kita yang terakhir pada malam ini, saya ingin mempersilakan Abang Faiz, Technical Director for Katra. Abang Faiz, come on Abang Faiz, come on. Dia dah warm up lah, dia tak sabar dah. Bang, how are you? Buka-buka. Kenapa? Oi. Okey. Cik. Tengok. Bukan makilau. Mak silau. Okey Abang Faiz, apa khabar?
Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami, bersama dengan Sembang Kacang episod 4 oleh Ran lah. Okey, tadi kita dah interview Kak Hana, Media Communication Director. Beliau bercerita tentang bagaimana beliau bercerita tentang bagaimana Katra ini idea asal Katra ni. Dan kita ada Abang Zul, Operation Director, dia ceritakan pengalaman dia bagaimana dia handle expectation, itulah cabaran ni, expectation daripada peserta-peserta. Maknanya abang boleh cakap Abang Zul ni dia macam pegawai perhubungan lah. Betul. Perhubungan lah. Betul. Bukan jarum. The liaison officer kan. The liaison officer. So, Pak Faiz sebagai technical director. Okey, bila kita cakap pasal technical ni, pertama sekali yang terlintas di fikiran saya sebagai seorang runner, technical ni ialah route lah. Trail runner ni cakap, laluan kau macam mana? Laluan aku technical lah, cik. Tahu ke tidak sebenarnya masa technical ni? Kau main sebut je kan? Aku punya run ni technical. Okey, jadi boleh bang ceritakan your role as a technical director for Katra secara spesifik. Okey, terima kasih Ralah. Ya. Firstly nak bagi tahu kita punya as a technical director ni banyak kita start mostly saya rasa dalam tak dengar. Itulah beli tiket mahal sikit duduk depan. Okey. Dalam 60% technical team ni kita bekerja waktu hari event. Waktu hari event. Hari event kan. Daripada event kita team technical ni akan involve 100% dalam 10 hari sebelum event. 100% 10 hari sebelum dan masa event 60%. 60%. So another 40% tu persediaan. Sebelum tu lah. Kita banyak lebih pada dengan authority, dengan authority tu maksud saya macam Jabatan Hutan, for safety, bomber, rescue, polis kan. Dan kita pergi survey route dekat adakah sesuai laluan tu untuk peserta lalu, dan juga kita kena fikirkan untuk evacuate runner, anything happen, dan respond time. So kita nak kena dekat mana kita punya section team yang duduk. Kita tak letak satu section kawasan gunung contoh 2-3 kilo langsung kita tak ada kru dekat situ. So kita kena tengok dekat mana kita nak slot in. That is technical punya role. Yes, So jadi boleh saya simpulkan, kalau tadi kita ada operation director ni dia fikirkan format. Yes. So they are strategic thinkers, you are the doers. Yes. Betul lah. Betul. Maknanya then you have to work closely. Yep. Operation director ni kata, okay Faiz, aku nak macam ni, this is the format macam ni. Why don't you explore, boleh ke tidak, possible ke tidak. Betul. So you akan supply the feedback to them. Yes. Oh, sama ada tempat tu sesuai daripada segi even participant, jumlah participant pun. Sebab kawasan kita Cameron, kawasan pelancongan, kita kena fikir pasal dia punya green area, ada ekosistem kan? dia betul, kita kena jaga apa semua. That's why kita kena work closely lah dengan team lain. So dan juga you ni boleh cakap you ni the ground crew lah. Yes. The ground. Team, yep. So maknanya kalau you have the authority cakap, tak ready, tak boleh. Yes, betul. Dia tak boleh on lah. Betul. Jawablah Abang Zul. Tak boleh Zul lah. Kau jawab lah. Runner tu pun di mana? Asal tak start gini? Your call lah. Yes. Oh, maknanya sebelum flag off tu, you akan, kita akan check semua area. Kita akan check semua area. Lagi power. Kita akan check Komsen akan dapat setiap area kita di semua CP, kita punya section semua ada radio, kita akan check one by one. Dah kata ready dan baru kita proceed. Saya tertanya-tanya, okey, berapa orang kru you ada Boy? Okey, bawah saya ada total semua 73 orang. Itu 73 yang work Untuk closely. team, untuk technical saja. Technical 73. Total lebih kurang 200.5. Itu termasuk volunteer. Kita punya CP, kita punya itu technical, just saya punya technical team. Untuk CP, untuk kita punya RPC, RV, total lebih kurang 200 ke 200.5. Wow. See, of course, kita kena ada ramai kru. This is untuk memastikan runner-runner kita semua selamat. Betul. Apa tu? Sorry. Okey. Alamak, saya dah lupa soalan tadi. Alah, terpotong-potong pula. Kita ada 70. Okey. Mengapa anda dipilih sebagai technical director? Apa kelayakan anda? Cewa. Okey, kelayakan. Kan kita nak tahu. Macam mana. Tapi sebenarnya saya memang background macam Ana bagi tahu tadi. Nak tahu lah. Sebenarnya saya nak tahu background je bang. Tapi soalan saya pusing itu je kan. Okey. Saya start dalam dunia outdoor ni biasa daripada kecil lagi. Tapi lebih ekstrim start pada tahun 96. 96, saya dah janam. Tahun 96. Even saya naik Gunung Tahan pun waktu saya form 3.
Yeah. Saya naik Gunung Tahan waktu saya form 3 saya dah start sebenarnya. Then 96 saya banyak involve dalam Persatuan Rekreasi Destinasi Malaysia. Dengan dekat situ lah jumpa Ana. Ya, Prima Prima dekat situ saya jumpa. Jumpa masa tu macam mana? Event ke apa? Jumpa dalam satu persatuan. Oh, persatuan. Masa tu pun menyertai persatuan. Persatuan tu yang sebelum adanya Persatuan Jurulatih Rekreasi Kebangsaan. Okey. Prima ni yang membuat kursus level 1, level 2, level 3. Lah, orang cakap pioneer lah. Pioneer dalam sukan rekreasi. I see. Pioneer dalam sukan rekreasi. Dan waktu tu kita pergi course safety level 1, level 2. So anda adalah participant untuk selepas anda graduate kita panggil apa? Kita penggerak rekreasi. Penggerak rekreasi. Bertauliah lah ni. Yes, Saya bukan kaleng-kaleng guys. Bukan senang-senang ke. Aku nak buat event masuk hutan buat. Ni cantik ni boleh buat. Then selepas tu route Cameron Atra tu boleh dikatakan separuh daripada route tu adalah laluan Cameron Challenge tahun 2000-2002. Cameron Challenge tu apa tu bang? Cameron Challenge tu adventure race. Adventure race tu yang Kak Dan cakap tadi. Cameron Challenge tahun 2000 dan 2002. Dan separuh lagi di Habu tu adalah track bicycle untuk Thompson Trail. Thompson Trail. Jadi memang dah tested. Sebelum kita buat tu pun kita dapatkan dulu blessing daripada local people. Yang mana kita dalam persatuan pun ada beberapa orang yang daripada Cameron. Orang Cameron. Ada yang daripada orang Cameron. Dan kita dapat dulu blessing daripada orang. Ini route yang kita nak buat. Macam mana? Sebab dia orang lokal, dia lagi tahu. Dia lagi tahu benda ni. Dan bila dia bagi blessing, maknanya dia support kita. Betul. So memudahkan kerja. Itu yang kita perlukan sebenarnya, support from the local. In fact kalau you nak buat event pun, nak apply pun, dia akan tanya tuan tanah bagi ke tak bagi. Kita tak boleh terkejar. Tak boleh terkejar dia. Kan ingat kau nak berlari masuk. NGO yang banyak yang bantu kami di Cameron tu Rich lah. Rich lah. Dia punya presiden baru meninggal 2 tahun lepas 2020. Abang Rama yang pergi Everest tu. Itu kita punya ahli persatuan lah. Ahli persatuan. Thank you Rich. And for ni. Rich. I see. So jadi kelayakan untuk menjadi kru adakah? Mungkin tahun lepas ni berminat bang saya nak jadi kru abang macam mana? Okay. Macam mana, how do you select your crew? Okay, kru saya ada tiga team. Satu team motor di Tanah Rata. Maknanya lokal lah. Orang lokal di Tanah Rata. Lepas tu tim gunung. Tim gunung kami terdiri daripada orang Jabatan Hutan juga. Dan juga daripada Persatuan Maling Gunung. Dan ada kebanyakannya orang-orang budak-budak gunung lah. Budak-budak gunung. Dan juga kita ada tim di Habu, budak-budak motor dan budak 4x4. Tapi boleh katakan majoriti semua budak-budak rekreasi. Rekreasi. Maknanya jiwa yang sama. Semua budak rekreasi. Jadi jangan risau guys. Tim Katra bukan sahaja mereka yang mahir dalam communication, event macam Kak Ana. Mereka juga pandai dalam format races macam Abang Zul, kita di Faiz juga. They know and well aware, they have experience. Mereka adalah penggemar, pencinta sukan-sukan outdoor dan rekreasi. So bertauliah lagi, pergi kursus dan sebagainya. This is macam saya cakap lah, ini bukan kaleng-kaleng lah. Untuk menganjurkan event seumpama sebesar ini, kita perlukan kepakaran yang bagi saya perancangan, kepakaran yang sangat tinggi. Ya, kita pun tak pernah jangka pun Katra jadi macam ni. Kita tak pernah jangka Katra jadi macam ni. So okay, kita aim for the moon. If we fall among the stars. Yes. That is it. Betul. Okay, it's always like that. Dan okay, kita cerita secara job scope. Yang part yang menarik ni. Part yang menarik. Orang selalu cakap yalah, untuk adakah laluan Katra ni, ada setengah orang cakap lah laluan sama boring lah, masuk dah tahu dah. Ada ke manalah tahu nak ubah laluan ke, nak bagi diorang menyelam ke lepas ni kan, tak tahulah kan. Kita tak tahu. Dia contoh, ada ke perancangan untuk mengubah rut laluan Katra untuk menjadikan lebih mencabar ke? Okey, sebenarnya Katra pada tahun 2020 adalah rut yang baru. Yang pandemik tu. Ya, pandemik tu. Rut baru. Tapi kita bila dah pandemik, kita postpone. Then tahun 2022 sepatutnya kita boleh buat. Tapi tempoh masa daripada MKN release untuk mass event tu kan, untuk partisipan yang banyak, bulan 4 saya rasa, ujung bulan 3 kan, ujung bulan 3. Dengan tempoh Katra yang bulan 7 terlalu suntuk, 3-4 bulan preparation. Jadi kami rasa dengan kru dengan partisipan yang kita baru ada yang cucuk booster, macam kita baru tahu pun banyak isu-isu, banyak SOP baru diperkenalkan. Even yang ambil booster pun kebanyakan ada yang HR naik apa semua. Jadi itu semua risk
bukan daripada partisipan je, organizer pun, kru pun sama risk. Jadi sebab route yang baru tu more hardcore macam you cakap tadi tak ada idea ke nak tambah distance. Nak tambah distance bagi saya banyak lah yang saya boleh query. Tapi kalau saya daripada tambah distance, baik saya tambah difficulty. Betul. Kan? Elevation dia lagi ni kan. So buat sementara itulah pandangan saya tentang tadi yang distance tu kan. Tapi untuk itulah dia punya ni. Tapi peminat-peminat Katra, sukan Katra, peminat-peminat Katra pada masa akan datang boleh menjangkakan inilah. 2023 insya-Allah. Lock 2023 kan. Siap. Sebab route dah ada training dari sekarang. Tu kita akan add another one Mosi Forest. Mosi Forest? Mosi Forest. Okay. Mosi Forest Mosi Forest kita akan combine 3 area. Sekarang Katra kita ada 2 area besar, Tanah Rata dan Habu. Okay. Sekarang kita akan ada 3 area. Mosi Forest. Mosi Forest. Surprise guys. Kita ada dengar asli daripada daripada Technical Director, laluan dia macam mana tak tahu, tapi we know there's additional which is Mosi Forest. Doa-doa insya-Allah. InsyaAllah mari kita sama-sama doakan supaya event perancangan tim Katra akan berjalan dengan lancar. Kita akan mungkin dapat saksikan scene baru, feeling pun baru kan. So jadi dah bagi tahu, prepare dari sekarang. Jangan cakap abang tak payung. Okey, so jadi kita akan ada laluan baru insya-Allah Okey, itu dari segi laluan. Okey. Difficulties. Dan pengalaman anda abang daripada tahun 2016 first event. 2016 first event, sorry. Tapi sebelum tu mesti dah Ricky kan. Berapa lama preparation you? Okay, kita tahu Katra, contohlah ambil bulan 7. Katra bulan 7. Habis Katra, rehat. Berapa lama rehat? Berapa lama sambung balik? Katra rehat cuma bulan 8. Lepas tu kita start. Start balik? Yes. See? Setahun lah. So 11 bulan. Setahun, 11 bulan preparation Setiap kita cuba nak pendek tak boleh. Tak boleh. Sebab boleh. apa tu? Sebab expectation. Kita nak manage expectation tu. Nampak. Expectation tu, betul. Untuk nak manage expectation sebenarnya. Betul. Tapi so guys, jangan ingat mereka ni diam, mereka tidak buat apa-apa, duduk rumah, tidak. Mereka sedang merancang sesuatu untuk anda. Mereka dah lama rancang, kita je lalai. Okey? Dia dah lama rancang, kita je lalai, tak ada. Okey, so jadi itulah preparation sebenarnya. Betul. Even macam waktu first Katra 2016 tu, kita dah Ricky track tu 2015. Dan baru itu cakap ni 2015 lah. 2015 kita Ricky, then baru kita so implement. Maknanya selepas you habis event Katra pada hujung tengahan bulan ni, yes, rehat sebulan. Lepas tu kita start. Habis merdeka. Lepas tu tak merdeka dah. Continue. Lepas tu continue. Even bulan puasa pun. What do you start first? Route dulu ke ataupun kita start mula dengan application dan sebagainya lah. Route macam mana? Kita ada 4 orang Katra kita ada 4 director dalam tu So Jimmy as a planner. Okay. Zul tadi macam dia bagi tahu Ana akan buat dia punya job, Zul akan buat dia punya job. Kan? Saya akan buat more to route, macam route baru So lagi banyak lah. So route selalu je start, kemudian kan atau sama jalan? Kita sama jalan. Sama jalan. Bergerak serentak. Bukan macam route betul. lepak lu kau jalan lu, tak ada. Sebab route kita punya kru semua dah familiar dengan route Jadi kita ada buat 2-3 kali trip yang kita akan bawa kita punya team gunung tu pergi. I see. So jadi guys, preparation untuk event-event yang prestige seperti ini mengambil masa yang lama. So mungkin you guys hanya nampak bila benda tu dah perfect. Dia tak tahu betapa susahnya. Betul. Masa you korbankan macam Kak Anang tadi kan. Everyone in the board of directors of Katra, masa yang dia spend untuk preparation ni. Kita hanya nampak bila dah ada AMP, betul. Ada baju cantik, dah ada design. You don't know the process, cracking their heads just to give the best to the runner. Saya Cameron Highland tu pukul 1 pagi 2 pagi naik seorang ke. Dah biasa. 2 pagi. Dia dah tahu pandai kanan. Kiri. Mula-mula drive Mula-mula drive apa benda dia kan. Rupanya orang asli cari burung. Kan? Dah tahu dah kan. Okey, kalau bab kita nak masuk soalan tu. So this is macam saya cakap masa saya kat pasal dekat tepi apa? Itu saya dengar. Ni cerita tadi dia kata okey. Of course lah tempat-tempat hutan ni orang cakap bukan kita je yang duduk kan. Hutan ni bukan selain daripada flora dan fauna, ada juga benda-benda lain yang duduk kan. So based on your experience, pernah jumpa ke benda-benda macam tu? Saya pernah jumpa sekali.
Saya pernah jumpa sekali. Lepas Apa tu bang? Apa tu? Itu tak apa, itu cerita lah lagi. Satu betul. lagi, ada beberapa laluan memang terkenal dengan benda-benda yang benda orang panggil apa, mistik ya. Misteri lah. Benda-benda mistik. Tak ada asap ke efek? Ada, kalau siapa perasan tahun 2016 kita ada satu CP6, tapi tiba-tiba 2017 kita move CP6 tu. Okey. Pada tahun 2017 tu kita saya tak 2016 masuk, tak tahu, kan. kita Erin ada tahu kot? Erin tahu ke? 2016 kita ada satu CP dekat satu area di Fali, tapi 2017 kita move. So ada case kat situ. Yang berlaku depan kita punya kru dan ada runner lah. Itu satu. That's why kita pindah keluar 2017 kita punya CP6. So another area is laluan daripada CP 6 nak ke 7, route yang sekarang, laluan di Dam ke-7 bukan lepas Boh ke? dalam Boh. Dalam Boh, Dalam Boh, ada Padang, turun Padang. Padang, okey. Okey, dekat Enam. simpang tu nak ke apa nama ni? Bangunan hijau rumah kita punya, bukan Fali. MNS. 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 Saya ingat lagi turun Yes. Padang, Yes. CP6. Yes. CP6 you dah masuk simpang kanan, you turun seleko ke bawah. Kalau straight tu, itu kawasan Kak Lang, diorang kata lah. Kak Lang. Kak Lang, dan itu memang terkenal di Cameron dan juga dah tu kan. Jadi memang laki kita memang kita tak lalu lah, tapi hampir. Yang kawasan tu. Satu lagi kita jumpa lah, itu bukan saya seorang ke. Saya dengan partner, Jimmy dengan partner. Jimmy mula kes kita dapat report. Kita dapat report yang orang kata ada hantu. Mula kita pun pelik, betul. Masa event ke ni? Waktu event tengah run. Kita punya team Erin kot. Tim kita di bawah call bagi tahu yang runner ada bagi tahu ada hantu. Jadi kita pun betul benda. Apa tu bang? Dalam pukul 1-2 pagi macam tu lah. 1-2 pagi. Dan kita pun pelik, betul. Macam tak percaya. Dan Jimmy dengan kawan arwah Fauzi turun ke bawah. Dan dia patah balik. Dia selang beberapa minit macam tu, dia datang balik, dia bagi tahu macam dia pun tak percaya benda tu betul ke tak kan. Dengan arwah Fauzi. Dengan keadaan panik. Sebab orang kata benda ni tak semua orang boleh nampak. Betul. Kan? Tapi ni dia nampak. Dia nampak dua orang. Jadi kau ada orang prank kita. Dia tak tahu lah kan. Kan? Then dia naik atas sampai kat CP4, saya ambil kereta, saya kata jom. Ada seorang budak, saya rasa budak volunteer, saya tarik dia, jom ikut saya. Memang nampak lah. Then jarak saya dengan benda tu macam I dengan you je. Saya berhenti kereta sebelah tu. Saya balik seorang-seorang sekejap ni bang. Saya berhenti kereta tadi. Dan budak tu dekat sebelah sini. Benda tu luar kereta. Saya betul berhenti, turun tingkap. Budak tu menggeletar pegang ni. Then saya pusing balik. Terus saya ada jumpa satu runner dekat depan lah. Waktu saya turun tu saya nampak ada peserta perempuan seorang. Alamak. Then ada peserta perempuan seorang, then ada peserta lelaki belah depan. Saya kata minta tolong you pergi kejar budak depan tu sebab ada something dekat depan. Sebab I nak dia partner untuk turun ke bawah. Kan? Dan itulah. Then Yalah. tapi event alhamdulillah okey je, tak ada apa. Tak, saya percaya. Tak ada apa. Benda ni ada di mana-mana sebenarnya. Nama pun kita mungkin dia memang. Ai suka dia tak kena dia suka seronok dia dah kena dia kan. Seronok dia kan. Betul. Maksud saya yalah kita bermain dengan hutan. Ya, betul. So tempat-tempat tu kita tak tahu. Betul. Ada adab so, ada adab yang perlu dijaga. Runners kita bukan sahaja orang cakap bukan sahaja berlari, kita kena jaga hutan dan kita kena jaga adab. Betul. So benda tu boleh berlaku di mana-mana event sebenarnya. Saya percaya di mana-mana event pun ada, tapi mungkin tidak diceritakan atau tak dapat live macam eksklusif macam kita sekarang ni. Boleh cerita directly tentang pengalaman-pengalaman mistik ni. Hopefully kita tak nak lah benda tu encounter. Betul. Kan? Tapi persiapkan diri anda, cuba hafal ayat kursi. Kalau tak hafal. Okay, alright. Daripada kita pasang lagu-lagu tu pasanglah ayat-ayat yang tu. Okay. This is dari cerita dari segi misteri. Okay. Dari segi rescue. Of course lah, bila event ultra, of course ada yang injured. Macam mana kesukaran untuk I'm sure you dah deal banyak dengan runner yang injured. Tolong bawa saya keluar. Kita ada setiap tahun ada je kes. Cuma teruk dengan tak teruk je lah. Kan? Paling teruk? Alhamdulillah yang paling teruk ada peserta daripada Thailand yang kata kena hipotermia di Gunung Berembun waktu U-turn 100.
So tu satu, itu paling teruk lah. Pun Dan sejuk lah, Sejuk, sejuk, ha. sejuk. Dan satu lagi peserta sesat, top runner, top 5 saya rasa champion. Sesat? Top 5 Tahun bila tu? tahun 2016. Cari. 2016. So tu satu. Tapi alhamdulillah kita boleh ni sebab itu sebab kita plan kita punya team dalam hutan tu dekat. Kita tak letak tak jauh-jauh jarak lah, yang jarak. jauh, dan kita memang team dalam gunung tu memang ramai. Supaya anything happen tu dia cepat respon. Cepat respon. Kita tak boleh lah nak confirm 100%. Betul. Tapi at least anything happen, kita call, dia ada dekat situ dan dia pergi. Maknanya you have taken all the measurement, the Yep. needed measurement. Yep. But things happen. Yes. Macam mana pun kita prepare, benda nak jadi. Jadi juga. But at least kita dah bersiap siaga. Betul. Untuk situasi-situasi. Tapi pernah pengalaman untuk keluarkan peserta-peserta injury ni, ada pernah kena pikul ke? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi lah. Maknanya runner keluar sendirilah. Runner keluar sendiri. Tapi escorted Escort, yes. Dan kita pun macam untuk tahun 2016, even Bomber pernah buat sebagai simulation untuk training doang. Then bila 2017 sampai ke sekarang ni memang diorang base di diorang punya balai lah. Sebab diorang dah tahu macam mana kita punya event tu SOP, berjalan. So diorang dah familiar. Sebab dia pernah jadi kita punya team pun dekat dalam event yang 2016. I see. Okay. That's one kalau dari segi rescue lah. Yep. So mungkin nak pesan sikit dekat runner, kalau anda injured dalam track tu macam mana? What you need to do, because kita macam cakap, kita ada newbie juga. Kadang-kadang saya pun ada juga kawan-kawan bukan newbie, terdengar-dengar berselisih. Ada juga, apa event organizer ni, kita dah injured, dia tak bawa kita keluar. Maybe dia tak baca yang sebenarnya dia kena keluar sendiri ke apa. Cuma mungkin sedikit perkongsian. Betul tu. Itu pentingnya mandatory item. Itu satu. Itu memang paling penting mandatory item. Kenapa kita letak 2 emergency blanket. Tahu ke nak pakai warna. Benda tahu tu ke nak pakai warna benda apa, tu kan? contoh benda yang paling simple, emergency blanket tu. You 100 km, you keluar waktu pagi, tiba-tiba you kena sejuk, you pakai. Waktu balik you turn 100, you kena pukul 2-3 pagi, you nak pakai. So itu sebab kita letak dua. Kadang-kadang itu alasan kita orang lah. Kan? Then untuk partisipan yang masuk Katra, kenapa you injured, you cuba untuk keluar. Kita ada team. That's why kadang saya suggest untuk event, untuk peserta-peserta yang baru-baru ni yang tak biasa dengan keadaan yang ekstrim, cuba partner. Dalam trail, you cuba partner. Cari partner. You follow partner yang sama pace. Berkenalan lah kat Ya, situ. berkenalan. You berkenalan. Macam saya pun di event lain pun saya partner dengan orang saya tak kenal pun. Betul. Saya partner dengan orang tak kenal. Kan? Apa pernah cerita pergi Indonesia? Yes. Di mana tu? Di BTS. BTS kan? Di BTS. Main kawan je kan? Main kawan. Local runner Saya tidur 5 minit, dia tidur 5 minit. Dia gerak, saya gerak, jalan sama-sama. Padahal tak kenal pun. Kan? So, benda macam tu lah. Dia jadi sama-sama tolong lah. Yes, that's the beauty. Sebenarnya guys, dalam trail running ni, saya suka trail running ni sebab kadang-kadang stranger boleh jadi kawan. Betul. Kalau saya saya pernah duduk kan, sekejap lagi ada kawan duduk je, ada datang sebelah, nak apa-apa ke? Tak kenal ni, tiba-tiba dia offer. That's the beauty guys of trail running. That's why so masuk trail running. The beauty. Macam Erin, cari jodoh. Erin sebenarnya saja je, ada injured. Dia kalau nampak yang handsome sikit, injured kat situ kan. Tahu dah taktik. Rasa ni lah nak bahan Erin kan. Lebih. Malik mana Malik? Okay bang, okay, good. Okay, itu adalah that is actually safety yang jaga, rescue dan sebagainya. Jadi normally nak cerita pasal, you ada statistik tak selalunya berapa ramai yang dari segi peserta tu, berapa persen agaknya selalunya yang injured tak habis tu? Ada? How do yang untuk tak habis tu kita ada. Yang injured pun kita ada dia punya jumlah, sebab kita every communication this is a beauty Cameron Nata. Saya tak tahu event lain tapi di Katra. Setiap communication radio kita ada lebih. Zul, berapa banyak radio Zul? 20 kru. Total radio. 30. Kita ada 30 radio. 30 radio. Setiap conversation dalam 30 radio tu recorded. Kita ada log daripada start event sampai habis. So jadi satu report. Tahulah. Jadi report. Kita tahu anything case, insiden ke apa, memang dekat dalam tu. So that's why kita punya crew memang training dengan radio. Lepas tu baru-baru ni
kita buat safety apa ni, kita buat race waktu briefing kita buat. Itu saya pun dimaklumkan yang kru Cameron itu Erin cakap I tengah briefing kru. Awalnya briefing kru. Siap ada tempat special lagi untuk Katra, kita start crew is very important dalam Katra. Betul. Beauty of Katra is our crew. Betul. Okay, itu memang saya sendiri cakap is our crew. Kita buat technical briefing, 2 bulan sebelum, then kita technical lead briefing. Lepas tu baru kita panggil crew briefing. Betul. Crew briefing yang baru-baru ni kita includekan sekali dengan kita punya basic first aider. Wow. Itu dah 3 tahun kita buat, kita nak kita punya kru ada basic. Betul lah. Lepas tu dia tahu rule macam mana kita. Then lepas tu pada hari Jumaat, waktu hari event, sehari sebelum tu kita ada last final crew briefing supaya semua jumpa. Sebab kita ada kru yang daripada Sabah, Sarawak, Merata kan. Datang, then kita akan jumpa lagi sekali. Baru kita deploy. This is the beauty about Katra, guys. Added value not just kepada runner, kepada kru-kru pun dia bagi added value, which is first aid, kru dan sebagainya. This is how important it is. This is, I think, basically dalam penganjuran sesuatu event, most important element is communication. Yes. Communication, kan? Because kita memang selalu dengar CP tak cukup, itu tak cukup ni, miscommunication tu tak sampai kepada the main dan sebagainya. Jadi memang nampaklah you guys punya preparation, especially in communication, 30 radio recorded. Saya rasa tak pernah lagi kot orang-orang lain buat. Recorded dan kita punya macam ada black box kotak hitam. Komsen tu kita shift. Every 2 shift ke 3 shift? 2 shift non stop. Okay, nampak the scale. So tidak mustahil, saya berkatakan ni, insya-Allah you guys will fly ataupun dapat mengajukan event di luar negara. Betul kan? InsyaAllah. Okey bang, kita pun dah sampai ke hujung rancangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih okey, pergi. Kejap lagi saya. Okey. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Faiz, Technical Director of Katra, atas perkongsian itu tadi. Terima kasih earlier kepada Kak Ana, Media and Communicator Director of Katra, dan juga Abang Zul, Operation Director for Katra. Terima kasih Katra kerana menjemput kami ke lokasi misteri ini, dihidangkan makanan yang terliur. Aku tengok je dari tadi, insya-Allah. Kacang cafe. Lepas tu kacang kita ada kopi yang sedap. Very good ambience, beautiful ambience here. And then terima kasih. Dan sebelum, seperti dijanjikan tadi bang, kita di hujung kita ada giveaway untuk penonton-penonton setia kita. Saya dah janji tadi di hujung rancangan ini kita ada giveaway yang anda berpeluang untuk memenangi merchandise ataupun merchandise keluaran Katra special edition untuk tahun ini. Antaranya apa? Boleh beritahu ke tunggu je? Kita ada mak. Tak tahu mana satu. T-shirt, special edition t-shirt. Tak tahu mana satu, tapi kita beritahu kita ada t-shirt. Kita ada mak, apa lagi? Ada cap. Kita ada cap, kita ada keychain. Banyaklah, you guys boleh pergi dia punya website tengok. Tapi itu antara hadiah yang korang berpeluang nak menang. Macam mana nak menang? Senang je. Follow IG Run lah. Okey, dan like video ini, episod ini spesifik ini, dan pada masa sama tag 3 orang rakan anda di ruangan komen. Remember, macam mana nak menang? Follow IG Run lah. You guys kena like video ni dan juga tag 3 orang kawan, dan korang berpeluang untuk dipilih sebagai salah satu pemenang merchandise daripada Katra. Terima kasih Katra kerana sponsor kita punya merchandise. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih kepada semua penaja-penaja, dan again kepada mereka di luar sana, penaja-penaja di luar sana ataupun event-event organizer lain yang nak juga sesi yang special macam ni, boleh hubungi kami, boleh approach kami. InsyaAllah. Thank you again and semoga kita berjumpa lagi di Katra. Okay guys, thank you very much. Selamat malam. Assalamualaikum. Thank you bang. Alright.